Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim, wa la hawla wa la quwwah illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana, wa yassir lana umurana, واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali pada siri yang ke-107 dalam pembacaan kitab hadis sahih Imam Muslim rahimahullahu taala. Kita telah tiba pada riwayat 1628 yang mana hadis ini membicarakan riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kenapa? Baca dulu riwayat dia, riwayat 1628. Salla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jelas riwayat Abdullah bin Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menunaikan salat fardu zuhur dan asar. Bagaimana? Sebab dalam cara jamak, jami'ah, ada secara jamak. Sekejap. Kemudian kata Abdullah bin Abbas, wal maghriba wal isya. Nabi SAW telah menunaikan salat fardu maghrib dan isya jami'ah secara jamak. Fi ghairi khaufin, tanpa ada sebarang ketakutan. Wala safar, dan tidak ada sebarang permusafiran. Maka kita dah sebut dalam mazhab Syafi'i dan kebanyakan para ulama sebab-sebab untuk solat secara jamak, walaupun secara tamam, jamak secara tamam. Adapun qasar, maka syaratnya berbeza. Adalah berlakunya permusafiran nombor satu, dan yang kedua hujan bagi orang yang menunaikan solat secara berjemaah jamak takdim. Tapi hadis Abdullah bin Abbas menyebut Nabi melakukan solat zuhur dan asar secara jamak, maghrib dan isyak secara jamak, fi ghairi khaufin, tanpa ada sebarang ketakutan dan musafir. Maka daripada hadis ini mungkin ada orang mentakwilkan bahawa maksud hadis Abdullah bin Abbas pada waktu itu adalah mungkin Nabi SAW solat jamak kerana hujan. Sebab itu pun adalah antara jamak yang diharuskan ketika mana hujan bagi orang yang menunaikan solat secara berjemaah. Namun kita kena baca riwayat berikutnya. Terus baca riwayat berikutnya. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Shalla Rasulullah." Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menunaikan salat az-zuhra wal asar, zuhur dan asar jami'an secara jamak, bil Madinah, di Madinah, fi ghairi khaufin, tanpa ada sebab ketakutan, wala safarin, ataupun tanpa ada sebab permusafiran. Maka Abu Zubair telah berkata, fasaltu Sa'id, maka aku telah bertanya kepada perawi Sa'id bin Jubair yang merupakan anak murid Abdullah bin Abbas, lima fa'ala dhalika, kenapa Nabi SAW solat jamak di Madinah walaupun tak ada musafir? Maka berkata Sa'id bin Jubair, aku telah bertanya Abdullah bin Abbas, kama sa'altani, sebagaimana kamu telah bertanya kepadaku. Maka beliau berkata, arada, baginda berkeinginan, alla yuhrija ahadam min ummatih, untuk tidak menyusahkan seorang pun daripada kalangan umat baginda. Okey, jom kita baca catatan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad pada pertengahan muka surat 507. Jumpa tak? Baris 2, 4, 6, 8. Baris yang ke-8. Jumpa tak? Okey. Maka kata Imam Nawawi rahimahullah, kita akan baca sampai hujung muka surat 509 nanti. Semuanya adalah riwayat Abdullah bin Abbas. Maka kata Imam Nawawi rahimahullah, aqwalu ahli ilmi, pandangan para ilmuwan berkenaan tentang maksud daripada hadis Abdullah bin Abbas yang mana Nabi SAW
menunaikan solat secara jamak di Madinah tanpa ada sebab ketakutan maupun permusafiran. Maka hadis Abdullah bin Abbas Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita lihat pada hadis yang pertama yang dikongsikan oleh Imam Nawawi, adanya perkataan Madinah. Maka bila sebut Madinah, maka tak ada permusafiran. Fi ghairi khaufin wala safar. Wa qala Ibnu Abbas hina su'ilah, dan Abdullah bin Abbas ketika mana ditanya, beliau menjawab, arada an la yuhrija ahadan min ummatihi. Nabi tidak mahu untuk menyusahkan seorang pun daripada umat baginda. Okey. Wa fi riwayat al-ukhra an Ibn Abbas, maka riwayat yang lain daripada Abdullah bin Abbas pun sama. Arada an la yuhrija ummatah. Nabi SAW tidak mahu untuk menyusahkan umat baginda. Kata Imam Nawawi pada baris bawah, pada baris yang sama, wa fi riwayat Mu'adz bin Jabal, dan daripada riwayat Mu'adz bin Jabal juga kita akan nampak pada waktu itu perkara yang sama, dan kemudian kita boleh tengok sampai habis tersebut. Kemudian baca pada tulisan warna hitam lepas 245 pada baris yang kelima selepas itu. Jumpa tak? Hadhihi riwayat. Jumpa tak? Adik buka apa tu? Maka kata Imam Nawawi, sebab hadis ni banyak, kita taklah baca semua, nanti kita akan baca kemudian. Kata Imam Nawawi, hadhihi riwayat, riwayat daripada Abdullah bin Abbas ini, as-sabitah, yang sabit dalam riwayat Muslim, kama taraha, sebagaimana kamu dapat lihat, kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Walil ulama'i fiha ta'wilat wa madhahib, dan para ulama' mempunyai penerangan dan juga pandangan yang tersendiri. Wa qad qala Tirmizi, sebagai contoh Imam Tirmizi punya pandangan. Apakah Imam Tirmizi punya pandangan? Kita dah belajar dalam Sunan Tirmizi sebelum ini. Kata Imam Tirmizi rahimahullahu taala di dalam kitab beliau, laisa fi kitabi hadithun, tidak ada di dalam kitabku satu hadis pun, ajma'atil ummah ala tarkil amal bih, bahawa telah sepakat semua orang untuk tidak beramal dengan dia, illa kecuali hadis Abdullah bin Abbas fil jam'i bil Madinah, kecuali hadis Abdullah bin Abbas ketika mana Nabi SAW solat secara jamak di Madinah, min ghairi khawfin wala matar, tanpa ada sebab ketakutan dan juga kesakitan. Maka menurut Imam Tirmizi, semua hadis-hadis yang ada dalam kitab ni adalah diamalkan. Ada pandangan para ulama yang memilih hadis tersebut. Kecuali kata beliau ada dua hadis yang pada waktu itu tak diamalkan. Yang pertama adalah hadis yang kita dah baca tadi, hadis Abdullah bin Abbas yang Nabi telah solat, yang Nabi SAW telah solat di Madinah secara jamak, min ghairi khaufin, tanpa ada sebab takut, wala safar, maupun permusafiran. Dan apakah hadis yang kedua? Hadis yang kedua adalah wahadithu qatl syaribil khamar, bahawa seseorang yang minum arak pada kali yang keempat, maka pada waktu itu dihukum dan dijatuhkan hukuman bunuh. Maka kita dah belajar dalam Sunan Tirmizi bahawa semua hadis yang ada dalam Sunan Tirmizi diamalkan kecuali dua hadis ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka kata Imam Nawawi pada baris yang sama, wa amma Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wa hadha alladhi qalahu Tirmizi, dan apa yang dinukilkan oleh Imam Tirmizi berkenaan tentang seseorang yang minum arak pada kali keempat maka hukumannya adalah bunuh, fahuwa hadithun mansuh, maka hadis itu sebenarnya telah dimansuhkan secara ijma' menurut pandangan para ulama. Pada baris yang akhir, wa amma hadis Ibn Abbas, tapi hadis Abdullah bin Abbas yang kita bakal baca beberapa kali ini, falam yujmi'u ala tarkil amal bih, maka pendapat Imam Tirmizi tak tepat kerana para ulama tidak bersepakat bahawa ianya tidak diamalkan. Sebab kata Imam Tirmizi, dua hadis ini para ulama sepakat bahawa ianya tak diamalkan. Maka kata Imam Nawawi, pandangan Imam Tirmizi tersebut tak tepat kerana hadis Abdullah bin Abbas ada yang beramal dengan dia. Lalu siapakah yang telah beramal dengan dia? Antaranya adalah pada waktu itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad pandangan yang mengatakan maksud daripada hadis Abdullah bin Abbas
man ta'awwalahu ala annahu jama' bi'uzril matar. Bahawa maksud daripada hadis Abdullah bin Abbas yang mana Nabi SAW solat di Madinah Zuhur dan Asar secara jamak. Nabi solat di Madinah Maghrib dan Isyak secara jamak tanpa ada sebab ketakutan ataupun sebab pada waktu itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad permusafiran. Maka sebahagian pada waktu itu menafsirkan sebagai solat ketika mana hujan. Dan itu memang diterima juga oleh kebanyakan para ulama bahawa boleh jamak bagi orang yang pada waktu itu solat di masjid, jamak secara takdim ketika mana hujan. Maka ini pandangan yang pertama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Muka surat selepas dia, muka surat Syarah Nawawi. Okey, namun riwayat ini, pandangan ini ditolak sebab ada dalam sebuah riwayat yang lain perkataan min ghairi khaufin wala matar. Nabi SAW solat jamak di Madinah pada waktu itu bukan sebab hujan. Maka pandangan pertama ini ditolak. Wa minhum man ta'awwalah. Pandangan yang kedua, apakah maksud hadis Abdullah bin Abbas? Man ta'awwalahu ala annahu kana fi ghaimin. Bahawa Nabi SAW menunaikan solat secara jamak di Madinah kerana pada waktu itu adalah hari yang berawan. Fasalla dhuhra. Maka Nabi telah menunaikan solat zuhur. Summan kasyafal ghaim. Apabila telah hilangnya awan. Wabahna. Dan pada waktu itu menjadi jelas bahawa ianya sebenarnya adalah waktu asar. Maka Nabi SAW terus solat asar. Maka ini pandangan kedua. Kata Imam Nawawi, pandangan kedua ini wahadha aydan batil. Adalah pandangan yang ditolak. Kerana pada waktu itu apa yang jawapan nak diberikan berkenaan tentang maghrib dan isyak. Falah timala fihi fil maghrib wal isyak. Kerana situasi tersebut tidak ada pada maghrib dan isyak. Solat maghrib dan isyak tak ada kaitan dengan matahari dan sebagainya. Maka pandangan yang kedua ini pun ditolak. Kemudian ada juga pandangan yang ketiga secara jamak suri. Secara jamak suri. Wa minhum man ta'awwalahu ala ta'khiril ula ila akhir waqtiha. Bahawa maksud daripada Nabi solat secara jamak di Madinah tanpa ada takut dan musafir. Maksud jamak di situ adalah jamak suri. Maksudnya solat yang pertama dilakukan hujung waktu dan solat yang kedua dilakukan awal waktu. Masing-masing dilakukan pada waktu masing-masing, tetapi perawi gambarkan ianya adalah seolah-olah jamak. Maka kata Imam Nawawi rahimahullah pada baris yang ketiga, wa hadza aidan dha'ifun aw batil. Pandangan ini pun adalah lemah dan pada waktu itu batil. Li'annahu mukhalifun lidh-dhahir. Kerana pandangan tersebut bertentangan dengan apa zahir maksud daripada hadis. Wa fi'lu Ibn Abbas. Dan perbuatan Abdullah bin Abbas sendiri yang kita bakal baca pada muka surat 509 ketika mana beliau berkhutbah dan beliau solat zuhur pada waktu asar, maka itu sukar untuk ditakwilkan. Wa tasdiqu Abi Hurairah pada baris yang keempat, dan bagaimana Abu Hurairah membenarkan pandangan Abdullah bin Abbas ketika mana ditanya. Sarihun adalah jelas fi raddi hadha ta'wil dalam pada nak menolak pandangan yang mana maksud jamak pada hadis ini adalah jamak suri. Setakat ni jelas ke jelas? Okey, maka apakah pandangan Imam Nawawi? Apakah maksud daripada hadis Abdullah bin Abbas ini? Maka kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa minhum, dan ada sebahagian menerangkan maksud daripada hadis Abdullah bin Abbas yang kita bakal baca ini. Mahmulun alal jamak, ianya bermaksud Nabi SAW menggabungkan solat. Bi'uzril marad, dengan sebab uzur kesakitan. Au ghairiha, ataupun yang seumpamanya. Mimma huwa fi ma'nahu minal a'zar, daripada keuzuran-keuzuran yang semakna dengan dia. Wahadha, dan inilah pandangan yang telah dipilih oleh Ahmad bin Hanbal, Qadhi Husain daripada kalangan para ulama Syafi'i. Begitu juga Al-Khattabi, Al-Mutawalli, Ar-Ruyani daripada kalangan para ulama mazhab Syafi'i. Wa huwal muhtar, dan Imam Nawawi sendiri pada waktu itu menyebut ianya adalah penerangan yang paling terbaik dalam maksud hadis ini. Bahawa maksud Nabi SAW menggabungkan di antara solat zuhur dan asar di Madinah secara jamak. Nabi SAW menggabungkan antara maghrib dan isyak
adalah kerana keuzuran sakit yang ada pada waktu itu. Dan ianya adalah pandangan yang dipilih oleh Imam Nawawi. Walaupun dalam mazhab Syafi'i, maka pandangan yang muktamad adalah tidak boleh melakukan jamak disebabkan daripada sakit. Namun Imam Nawawi memilih pandangan ini, dan kita dah baca sebelum zuhur tadi, kata Imam Nawawi ianya adalah dalil yang kuat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa yu'ayyiduhu. Okey. Kemudian disebut lagi pada waktu itu pandangan-pandangan yang lain oleh para ulama mazhab Syafi'i. Wa yu'ayyiduhu, dan apa maksud daripada jamak di sini adalah sakit, disokong dengan kata-kata Abdullah bin Abbas, arada an la yuhrija ummatah. Nabi SAW tidak mahu untuk menyusahkan umat baginda. Falam yu'allilhu bimarad wala ghairih, dan pada waktu itu tidak diillahkan dengan sebab sakit dan sebagainya. Maka ini pandangan Imam Nawawi. Maksud daripada jamak yang dilakukan oleh Nabi di Madinah adalah kerana sakit dan uzur-uzur yang diterima oleh syarak yang lain. Maka ini adalah sebab jamak yang ketiga yang dipilih oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, namun tidak diterima oleh pandangan para ulama fiqh yang lain. 1630 baca. Tolong bukakan kipas saya. Atiyah tutup. Terus baca. Abdullah bin Abbas telah meriwayatkan kepada kami, kata Sa'id bin Jubair, bahawa Nabi SAW jamaah telah menggabungkan baina salati di antara salat fi safratin, di dalam permusafiran, safaraha yang baginda Nabi SAW telah bermusafir padanya dalam peperangan Tabuk. Fajama'a, maka baginda telah menggabungkan di antara zuhur dan asar, wal maghribi wal isya', dan maghrib dan isya'. Qala Sa'idun, berkata Sa'id bin Jubair, maka aku telah berkata kepada Abdullah bin Abbas, ma hamalahu, apakah yang mendorong Nabi SAW melakukan jamak tersebut? Maka beliau berkata, arada alla yuhrija ummatah, baginda ingin untuk tidak menyusahkan umat baginda. Kalau kita perasan bahawa semua riwayat-riwayat yang kita nak baca selepas daripada ini, kebanyakannya adanya perkataan arada alla yuhrija ummatah ataupun seumpamanya. Maka sebenarnya kata para ulama, Imam Muslim rahimahullah nak menerangkan pada hadis-hadis ini bahawa sebenarnya Nabi SAW melakukan jamak ketika mana hujan, melakukan jamak ketika mana musafir, dan juga kalaulah mengikut Imam Ahmad, melakukan jamak ketika mana ada sebab sakit. Tujuan pada waktu itu adalah tidak mahu untuk menyusahkan umat baginda. Arada alla yuhrija ummatah. Tujuannya untuk tidak menyusahkan umat baginda. Terus baca. Riwayat yang lepas ni lebih kurang sama. Baca laju sikit. 1631. Daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, kharajna ma Rasulillah, kami telah keluar bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Muaz bin Jabal, dalam peperangan Tabuk. Fakana yusalli, maka baginda Nabi SAW telah menunaikan solat zuhur dan asar jami'an secara jamak, wal maghrib wal isya jami'an, maghrib dan isya secara jamak. 1632 lebih kurang sama riwayat Muaz bin Jabal. Terus. Maka Nabi SAW telah menggabungkan solat pada peperangan Tabuk di antara zuhur dan asar, wa bainal maghrib wal isya, antara maghrib dan isya. Maka Imam Muslim bawakan juga hadis ini, kata para ulama, nak menggambarkan Nabi SAW hingga ke akhir hayat baginda, Nabi SAW pada waktu itu menunaikan solat secara jamak. Maka pada waktu itu nak menolak dakwaan bahawa ianya dimansuh ataupun sebagainya. Sebab ada juga yang tidak menerima pandangan jamak. Itulah pandangan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah mengatakan boleh qasar, tetapi pada waktu itu tidak boleh menjamakkan salat. Dan riwayat-riwayat yang ada berkenaan tentang jamak, maka pada waktu itu mereka memberikan penerangan dengan jamak suri dan juga seumpamanya.
Maka sebab itu Imam Muslim bawakan hadis perkataan peperangan Tabuk, kerana peperangan Tabuk adalah peperangan terakhir yang Nabi SAW pernah sertai. Maka Nabi solat di antara Zuhur dan Asar, Maghrib dan Isyak secara jamak. Qala, kemudian pada waktu itu beliau berkata, maka aku telah bertanya, ma hamalahu ala zalik, apakah yang menyebabkan Nabi SAW melakukan solat jamak? Maka beliau berkata, arada, baginda telah berkeinginan alla yuhrija ummatah, agar umatnya tidak disusahkan. 1633 baca. Maka hadis ni kena gariskan pada perkataan wala matar baris bawah tu. Maka hadis ini nak menolak dakwaan bahawa ada yang mengatakan Nabi SAW solat jamak di Madinah kerana hujan. Sebab hadis ini menafikan dakwaan tersebut. Maka daripada Abdullah bin Abbas beliau berkata, jamaah Rasulullah, Nabi SAW telah menunaikan solat secara jamak di antara Zuhur dan Asar, wal Maghrib wal Isya, antara Maghrib dan Isya, bil Madinah, di Madinah. Maka Madinah itu digariskan. Fi ghairi khaufin, maka tidak ada ketakutan, wala matar, dan bukan kerana hujan. Dan itulah yang dipegang oleh oleh Imam Ahmad dan juga sebahagian daripada para ulama Syafi'i yang kita dah baca nama-nama mereka tadi. Pada waktu itulah pandangan Al-Khattabi, Qadi Husin bin Iyad, Mutawalli, Ruyani, dan juga pada waktu itu beberapa para ulama Syafi'i yang lain, yang mana mereka menjadikan bahawa maksud daripada hadis-hadis ini adalah boleh pada waktu itu menunaikan melakukan jamak solat dengan sebab seperti sakit dan sebagainya. Walaupun pendapat muktamad dalam mazhab Syafi'i ianya tak boleh, yang boleh dilakukan jamak dalam mazhab Syafi'i adalah kerana sakit, adalah kerana musafir ataupun kerana hujan. Itu sahaja. Dan Imam Nawawi pada waktu itu menukilkan dalil-dalil ini dengan kata-kata beliau, ianya adalah qawiyun fid dalil, kuat pada dalil mereka. Wa fi hadis Waqi' terus. Maka Waqi' telah bertanya kepada Abdullah bin Abbas, lima fa'ala zalika, kenapa Nabi SAW buat solat secara jamak? Maka pada waktu itu Abdullah bin Abbas menjawab, kaila yuhrija ummata, agar tidak menyusahkan umat baginda. Wa fi hadis Abi Muawiyah qila, maka ditanya kepada Abdullah bin Abbas, ma arada ila zalik, apakah yang baginda ingin dengan melakukan solat secara jamak? Maka Abdullah bin Abbas menjawab, arada alla yuhrija ummata, baginda tidak mahu menyusahkan umat baginda. 1634 baca. Maka ini nak menerangkan tentang jamak secara tamam. Maka Nabi SAW pernah menunaikan solat jamak secara tamam. Dan ini menunjukkan pada waktu itu sebahagian ulama menyebut bahawanya ianya tidak ada kaitan dengan permusafiran. Sebab bila bukan musafir, maka tidak boleh tunai solat secara qasar. Maka daripada Abdullah bin Abbas beliau berkata, aku telah solat bersama dengan Nabi SAW thamaniyan jami'an, 8 rakaat secara jamak. Itulah Zuhur 4, Asar 4. Wa sab'an jami'ah, 7 rakaat secara jamak. Itulah Maghrib 3 dan Isyak 4. Qultu, maka aku telah berkata, wahai Abu Sya'sa, azunnuhu, aku merasakannya adalah baginda telah melewatkan Zuhur dan menyegerakan Asar. Wa akharal Maghrib, telah melewatkan Maghrib dan menyegerakan Isyak. Qala, beliau berkata, wa ana azunnu zalika, dan aku pun merasakan begitu. 1635, lebih kurang sama baca. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menukilkan lagi tentang solat jamak Nabi SAW di Madinah. Bahawa Nabi SAW telah menunaikan solat di Madinah sab'an, 7 rakaat dan 8 rakaat. Az-Zuhra wal Asar, maka itu adalah 8 rakaat. 4 Zuhur, 4 Asar. Wal Maghrib wal Isya, Maghrib 3, Isyak 4. Maka itu adalah 7 rakaat secara jamak. 1636 nak menceritakan perbuatan Abdullah bin Abbas sendiri. Beliau pada waktu itu mengamalkan seperti kata Imam Nawawi bahawa beliau menjamakkan solat dalam keadaan bukan musafir dan bukan kerana hujan. Terus
Abdullah bin Abbas telah berkhutbah kepada kami pada satu hari selepas solat asar. Selepas masuknya waktu asar. Hatta gharabati syamsu, sehingga terbenamnya matahari. Wabadatin nujum, dan telah nampak jelas bintang-bintang. Waja'alan nasu yaqulun, dan manusia mula berkata, solat, solat. Maka pada waktu itu telah datang kepada Abdullah bin Abbas rajulun, seseorang min Bani Tamim, daripada Banu Tamim, la yaftur, yang mana pada waktu itu tidak tenang pergerakannya, wala yansani, maksudnya lebih kurang sama, la yaskunu harakatuh, pada waktu itu pergerakannya pada waktu itu tak tenang, maksudnya tergopoh-gapah, sebab beliau melihat telah masuk waktu solat dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu masih lagi berkhutbah. Maka beliau berkata, lelaki itu berkata, as-salah, salah, dah masuk solat, dah masuk solat. Maka Abdullah bin Abbas bersabda, atu'allimuni bis sunnah, adakah kamu yang nak mengajar kepadaku tentang sunnah? La ummalaka, tiada ibu bagi kamu. Kemudian berkata Abdullah bin Abbas, aku telah melihat Nabi SAW jamaah, menggabungkan di antara zuhur dan asar, wal maghrib wal isya, dan Nabi pernah menggabungkan solat di antara maghrib dan isya. Qala Abdullah bin Syakib berkata, fahaka, maka telah terlintas keraguan pada hatiku daripada kenyataan Abdullah bin Abbas syai'un, sesuatu. Fa'ataitu Abu Hurairah, maka kata Abdullah bin Syakib, aku telah bertemu dengan Abu Hurairah. Fasa'altuhu, aku telah bertanya kepada Abu Hurairah tentang perlakuan Abdullah bin Abbas. Fasaddaqa, maka Abu Hurairah telah membenarkan maqalatah, kenyataan Abdullah bin Abbas, yang mana Nabi SAW pernah menunaikan solat secara jamak di antara maghrib dan isya, zuhur dan asar di Madinah tanpa ada sebab musafir mahupun hujan. Dan inilah pandangan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, namun ianya tak dipilih oleh pandangan mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Walaupun ada sebahagian daripada, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada sebahagian daripada para ulama Syafi'i pada waktu itu cenderung menyokong pandangan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Terus, seseorang telah berkata kepada Abdullah bin Abbas, as-salah, dah masuk waktu solat, maka berhentilah berkhutbah. Fasakata, maka Abdullah bin Abbas diam. Kemudian lelaki tersebut berkata lagi, as-salah, dah masuk waktu solat. Maka pada waktu itu Abdullah bin Abbas pun masih berdiam. Kemudian orang tersebut berkata pada kali ketiga, as-salah, dah masuk waktu solat. Fasakata, maka kemudian Abdullah bin Abbas pada awalnya diam. Kemudian Abdullah bin Abbas berkata, la ummalaka, tiada ibu bagimu. Atau alimuna bis salah, adakah kamu yang nak mengajar kami tentang solat? Kunna najma'u, kami pernah menggabungkan di antara dua solat pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus, jelas tentang tajuk ni? Maka secara ringkasnya ada tiga sebab pada waktu itu untuk jamak. Dua disepakati dan dipilih oleh para ulama mazhab Syafi'i dan kebanyakannya, iaitu kerana musafir dan hujan, untuk yang menunaikan solat secara berjemaah di masjid, dan surau secara jamak takdim untuk hujan. Dan yang ketiganya, pada waktu itu yang dipilih oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, namun tidak dipilih oleh mazhab Syafi'i dan juga yang lain, adalah solat jamak apabila ada keuzuran seperti sakit dan juga lain-lain. Lalu sebab itu, sebahagian daripada ilmuwan apabila melihat pada situasi dan keadaan orang yang sakit, maka pada waktu itu ada yang mencadangkan pandangan Imam Ahmad bin Hanbal dan juga sebahagian daripada para ulama mazhab Syafi'i seperti Ar-Ruyani, Asy-Syasi, Qaffal dan juga sebagainya. Terus baca. Bab yang seterusnya, babu jawazil insiraf, maka harus untuk keluar, berjalan keluar daripada tempat duduk solat, sama ada berjalan ke arah kanan ataupun kiri. Dua-dua boleh. Maka pada waktu itu tak ada yang lebih yang lebih afdal daripada yang lain. Maksudnya, kalaulah dah selesai solat, selipar kita, kenderaan kita dekat sebelah kiri, maka keluar daripada arah kiri. Kalaulah dekat sebelah kanan, maka keluar daripada arah kanan. Maka dikumpulkan hadis-hadis berkenaan tentang tajuk tersebut. Terus baca.
Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, la yaj'alanna ahdukum, janganlah salah seorang daripada kamu menjadikan bagi syaitan min nafsihi, daripada dirinya, juz'an, sebarang bahagian. Apakah maksud dia? La yara, janganlah dia berpandangan, illa, kecuali, anna haqqan, bahawa lazim, alaihi, ke atasnya, an la yansarifa, bahawa dia tidak boleh keluar meninggalkan tempat solat kecuali daripada arah kanannya sahaja. Aktsaru ma raaitu, kebanyakan daripada apa yang aku lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sarifu, meninggalkan tempat solat baginda, an shimali, daripada arah kanan. Dan kenapa Nabi daripada arah kiri? Kenapa Nabi keluar arah kiri? Sebab rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam memang arah kiri Masjid Nabawi. Ada ke arah kiri Masjid Nabawi lah perumahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ummahatul mukminin. Maka orang yang mendakwa tak boleh bila habis solat hanya kena keluar pada arah kanan sahaja, maka pada waktu itu dan dia menganggap itu wajib, maka pada waktu itu bermasalah. Sebab tidak ada yang wajib daripada arah mana pun pada waktu itu adalah boleh. Terus riwayat 1639 baca sampai habis. Terus 1640. Suddi telah berkata, aku telah bertanya kepada sahabat Nabi Anas radhiyallahu anhu, kaifa ansarifu, bagaimanakah aku nak berjalan keluar, idza sallaitu, apabila aku telah selesai salat, an yamini, adakah pada arah kananku, au an yasari, ataupun pada arah kiriku. Qala, berkata Anas bin Malik, amma ana, adapun aku, fa aktsaru ma raaitu, kebanyakan yang aku telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sarifu, baginda akan keluar daripada arah kanan baginda. Maka tidak ada sebarang percanggahan. Anas bin Malik kata pada waktu itu arah kanan. Sementara Abdullah bin Mas'ud kata kebanyakan yang beliau melihat Nabi SAW pada arah kiri. Tak ada percanggahan. Kenapa tak ada percanggahan? Kata Imam Nawawi pada baris yang kedua. Wajuhul jam'i bainahuma. Cara nak menggabungkan antara riwayat Ibnu Mas'ud dan riwayat Anas bin Malik. Anna Nabi SAW, bahawa Nabi SAW kana yaf'alu taratan hadza, kadangkala Nabi SAW melakukan begini, wa taratan hadza, dan kadangkala begini. Ya Atiyah, kenapa? Kenapa panggil Abi? Sini. Sini ke Abi Atiyah. Sini. Dah makan dah? Ya Allah, comot je baju dia. Ush. Astaghfirullahalazim. Sehari berapa kali tukar baju? Kali tukar baju? Okey, dah. Okey, duduk. Dah basuh tangan belum? Basuh tangan dah? Dah. Mana tadi kita baca? Okey, kenyataan Imam Nawawi. Maka kata Imam Nawawi, maka bagaimana kita nak menggabungkan antara riwayat Abdullah bin Mas'ud dan Anas bin Malik? Abdullah bin Mas'ud kata kebanyakan yang beliau lihat Nabi akan keluar ke arah kiri. Anas bin Malik kata Nabi akan keluar ke arah kanan. Maka kata Imam Nawawi, maka cara menggabungkannya tidak ada percanggahan. Kemungkinan Nabi SAW melakukan ke arah kanan, wa taratan hadza, dan kadang-kala ke arah kiri. Fa akhbara kullu wahid, maka setiap orang pada waktu itu mengkhabarkan bima taqada, dengan apa yang dia percaya bahawa itulah kebanyakan menurut pandangan dia. Setiap orang pada waktu itu dia akan terangkan berdasarkan apa yang pada waktu itu dirasakan sebagai kebanyakan. Tak nak main dengan wire tu, letak. Wire tu letak. Tak nak. Pergi main dengan kakak, pergi main dengan kakak. Okey. Fadalla ala jawazihima, maka hadis-hadis ini menunjukkan keharusan keduanya. Boleh keluar daripada solat ketika mana nak keluar daripada tempat solat. Arah kanan pun boleh, arah kiri pun boleh. Wala karahata fi wahidin minhuma, dan tidak ada yang menunjukkan kepada sebarang makruh. Tetapi pada waktu itu apa yang tak disukai adalah pada waktu itu seseorang yang mempercayai bahawa itu yang wajib. Mesti wajib keluar arah kiri, mesti wajib keluar arah kanan. Itu yang Abdullah bin Mas'ud kata, pada waktu itu orang yang menganggap itu sebagai lazim dan wajib, maka pada waktu itu dia telah menjadikan bahagian untuk syaitan daripada diri dia. Jelas ke jelas? Terus baca.
Maka Anas meriwayatkan bahawa sesungguhnya Nabi SAW kana yang sarif, baginda akan meninggalkan tempat solat an yaminih, daripada arah kanan baginda. Bab istihbabi yaminil imam, sunnah untuk berada di bahagian kanan imam. Bila imam di depan, maka sunnah untuk kita solat di bahagian kanan imam. Riwayat 1644 baca. Daripada sahabat Nabi Bara' bin Azib radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, kunna idza sallaina, adalah kami apabila kami telah selesai salat khalfa Rasulillah, di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahbabna, kami menyukai, an nakuna, bahawa kami berada, an yaminih, di bahagian kanan baginda. Maksudnya bila Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi salam, maka mereka berada di bahagian kanan baginda, ataupun ketika mana baginda nak keluar, maka pada waktu itu baginda akan melihat kepada arah kanan baginda terlebih dahulu. Yuqbilu alaina, baginda akan menghadapkan kepada kami, biwajhi, dengan wajah baginda. Qala, beliau berkata, fasami'tu yaqul, maka aku telah mendengar Nabi SAW membaca ketika mana Nabi SAW berpaling ke arah kanan. Rabbi qini azabak, wahai Tuhanku, selamatkanlah daku daripada azabmu. Yauma tab'atsu aw tajma'u ibadak, pada hari dikau bangkitkan ataupun himpunkan hamba-hambamu. 1643 baca sampai habis. Bab yang seterusnya adalah hadis-hadis berkenaan tentang qabliyah subuh dan juga semua qabliyah. Maka dalam mazhab Syafi'i, bahawa apabila iqamah telah dilaungkan, maka makruh untuk mulakan solat qabliyah. Makruh. Bila muazzin dah laungkan, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, maka waktu itu makruh angkat takbir Allahu akbar, nak menunaikan solat qabliyah, solat qabliyah, walaupun qabliyah subuh. Dan di sini kenapa dibawakan hadis ini? Kerana menurut pandangan Imam Abu Hanifah, dan kita akan nampak dekat tempat-tempat di luar negara, lalu kadang-kala, dan mereka pun ada dalil hadis mereka yang mana tak dikongsikan oleh Imam Muslim di sini. Maka dalam mazhab Imam Abu Hanifah, untuk qabliyah subuh, kerana kita akan baca nanti kelebihan qabliyah subuh adalah sangat-sangat luar biasa berbanding qabliyah yang lain. Maka dalam mazhab Imam Abu Hanifah, seseorang yang ketika mana dia masih lagi belum menunaikan qabliyah subuh, dan pada waktu itu muazzin dah laungkan iqamah untuk fardu subuh, satu. Ataupun pada waktu itu imam dah mula solat untuk solat fardu subuh, imam dah mula. Selagi mana orang ini yang belum tunaikan qabliyah subuh, dia yakin dia boleh dapat satu rakaat yang terakhir bersama dengan imam, dia yakin dia boleh dapat, maka menurut Imam Abu Hanifah, dia perlu untuk menunaikan qabliyah subuh. Dia perlu untuk menunaikan qabliyah subuh. Maka hadis-hadis yang dibawa oleh Imam Muslim pada waktu itu nak menafikan pandangan tersebut, bahawa apabila telah mula je qamat, maka pada waktu itu tak dibenarkan untuk menunaikan sebarang solat sunat. Hukumnya adalah makruh. Sebab itu dibawakan tajuk karahatis syuru', makruh untuk memulakan makruh. Tetapi kalaulah ketika mana sedang solat, imam pada muazzin baru qamat, maka boleh segera untuk habiskan. Tetapi kalaulah dah qamat baru nak mula qabliyah, maka hukumnya adalah makruh. Maka makruh untuk memulakan fi nafilatin, memulakan solat nafil setelah daripada muazzin mula, fi iqamati solah, pada iqamah untuk solat. Sawaun, sama ada bahawa sunat tersebut adalah sunat rawatib qabliyah, ada seperti qabliyah subuh, wazuhur, qabliyah zuhur dan sebagainya. Wasawaun, dan sama ada alima, seseorang itu yakin dan pasti, annahu yudriku, bahawa dia boleh mendapatkan satu rakaat bersama dengan imam ataupun tidak. Maka alima annahu yudriku rakaah, ini nak menafikan pandangan Imam Abu Hanifah. Sebab itu kita baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad pada baris yang terakhir. Kata Imam Nawawi, fiha, pada hadis-hadis yang bakal kita baca ini, adanya larangan yang jelas aniftitahi nafilah, daripada memulakan sebarang solat sunat setelah iqamah solat dilaungkan. Sawaun, sama ada kanat ratibah,
Ianya adalah sunat yang rawatib seperti qabliyah subuh, zuhur ataupun asar ataupun sebagainya. Wa hadza mazhabus Syafi'i. Kata Imam Nawawi, inilah pandangan Imam Syafi'i dan majoriti para ulama. Wa qala Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah berpandangan, idza lam yakun shalla, apabila seseorang itu belum lagi menunaikan solat qabliyah subuh, sallahuma, maka orang tersebut perlu menunaikan qabliyah subuh ba'dal iqamah, walaupun setelah iqamah dilaungkan, fil masjid, di masjid, malam yakhsha, syaratnya dia pada waktu itu tidak khawatir akan kehilangan rakaat yang kedua. Itu adalah pandangan Imam Abu Hanifah. Sebab itu kalaulah kita pergi ke tempat yang banyak Hanafi, kadangkala dekat Perth, Australia, kadangkala dekat sebahagian negara di Eropah, yang mana masjid tu masjid Hanafi, ataupun kalau kita pergi dekat masjid Pakistan, India di negara kita, maka walaupun dah qomat, maka kita akan nampak ada orang yang menunaikan qabliyah subuh. Kerana itu adalah, Habib tengah mengajar ni, nak gimana? Sini. Sini. Kak Habib. Sini. Ya Allah. Bagi salam semua, bagi salam semua. Salam semua. Kotor tak baju saya? Makan je, berapa kali tukar sehari? Okey, dah. Duduk diam-diam sini boleh? Kalau nak dengar, duduk diam-diam. Kena pergi tengok miau kat luar, miau. Nak tengok miau? Tu kotor. Saya buat kotor je habis. Lagi tengok dekat luar, tengok dekat tingkap tu miau. Tengok miau. Dia bagi makan kat miau. Tak nak. Okey, tak nak. Okey, maka sebab itu kita nampak sebahagian daripada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang-orang yang mengikut pandangan Imam Abu Hanifah, maka selagi mana mereka yakin mereka boleh dapat solat fardu subuh rakaat kedua bersama imam, maka mereka akan tunaikan solat qabliyah subuh walaupun setelah iqamah, walaupun setelah imam memulakan solat. Dan itu adalah bukan benda pelik untuk kita nampak ketika mana kita solat di masjid yang mengikut pandangan Imam Abu Hanifah. Okey, terus baca. Riwayat di sini banyak pada waktu itu adalah yang Imam Muslim bawakan bahawa tidak boleh menunaikan solat sunat ketika mana dah bermulanya fardu. 1644 baca. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW baginda bersabda, idza uqimatis salah, apabila telah dilaungkan iqamah, fala salata, maka tidak ada sebarang solat yang dibenarkan illal maktubah, kecuali hanya solat fardu. Riwayat 1645, sama, baca sampai habis terus. Bihadzal isnad, dengan sanad yang lebih kurang sama. 1646 baca. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW annahu qala, bahawa sesungguhnya baginda Nabi SAW telah bersabda, idza uqimatis salatu, apabila telah dilaungkan iqamah untuk solat, fala salata, maka tidak ada sebarang solat yang dibenarkan illal maktubah, kecuali hanya solat fardu. 1647 dengan 1648 lebih kurang sama. Baca kedua-dua riwayat tersebut. Ya. 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 Pergi main dengan kakak, je. Aminah, Aliyah. Pergi main dengan kakak, je. Maka daripada sahabat Nabi Abdullah bin Malik bin Buhainah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam marra, telah melewati birajulin, dengan seseorang, yusalli, yang sedang menunaikan salat, wa qad uqimatis salah, padahal iqamah telah dilaungkan untuk salat fardu subuh, wa qad uqimat as-salatus subuh,
fakallamahu, maka baginda Nabi SAW telah berbicara sesuatu dengan lelaki tersebut. La nadri, kata Abdullah bin Malik bin Buhainah, kami tidak tahu mahu apa yang Nabi SAW bicarakan. Falamman sarafna, apabila kami telah selesai salat, ahatna, kami telah mengelilingi bihi, dengan lelaki tersebut. Naqul, kami berkata, madza qala laka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang baginda Nabi SAW telah sabdakan kepada kamu? Qala, maka lelaki tersebut berkata, qala li, Nabi SAW telah bersabda kepadaku, yushiku, hampir-hampir, an yusalli ahadukum, salah seorang daripada kamu menunaikan solat as-subuh, fardu subuh, 4 rakaat. Maka orang yang solat qabliyah subuh ketika mana iqamah telah dilaungkan, seolah-olah dia nak solat fardu subuh 4 rakaat. Maka Nabi SAW tegur, bila dah qamat, maka jangan pada waktu itu mulakan solat qabliyah subuh. Qala al-Qanabi, baca sampai habis. 1650 baca. Daripada Abdullah bin Malik bin Buhainah radhiyallahu anhu, beliau berkata, uqimat salatus subuh, telah dilaungkan iqamat untuk salat fardu subuh. Fara'a Rasulullah, maka Nabi SAW telah melihat rajulan, seorang lelaki, yusalli, masih lagi sedang solat qabliyah. Wal muazzinu yuqim, padahal muazzin sedang melaungkan iqamah. Faqala, maka baginda bersabda, atusalli subah 4, adakah kamu nak menunaikan solat fardu subuh sebanyak 4 rakaat? Sebab bila dah dilaungkan iqamah, maka fokuslah untuk solat fardu. Jangan pada waktu itu masih lagi nak mulakan qabliyah subuh. 1651 baca. Daripada Asim Al-Ahwal, daripada Abdullah bin Sarjis radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, dakhala rajulun, telah masuk seorang lelaki al-masjid, ke dalam masjid. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salatil ghadah, dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang menunaikan solat fardu subuh. Fa shalla rak'atain, maka lelaki ini telah menunaikan solat 2 rakaat. Fi janibil masjid, di satu penjuru masjid. Summa dakhala, kemudian barulah beliau masuk solat bersama dengan Nabi SAW. Falamma sallama, apabila Nabi SAW memberi salam, maka baginda bersabda, ya fulan, wahai fulan, bi ayyi salataini i'tadatta, dengan yang mana satu daripada 2 solat kamu ini, i'tadatta, yang kamu kira sebagai fardu subuh. Mana? Adakah ketika mana solat kamu sendiri kamu anggap itu fardu subuh, ataupun ketika mana kamu masuk jemaah? Sebab iqamah telah dilaungkan, solat fardu telah dimulakan. Abi salatika wahdak, adakah solat yang kamu solat sendiri itu kamu kira sebagai fardu subuh, kerana sebab itu kamu solat sendiri? Ambil salatika ma'ana, ataupun solat kamu ketika mana bersama dengan kami. Maka Nabi tidak suka perbuatan seseorang yang masih menunaikan solat secara solat qabliyah, walaupun ketika mana imam telah memulakan solat ataupun muazzin telah melaungkan iqamah. Riwayat yang seterusnya, Imam Muslim membawakan 2 riwayat berkenaan tentang apakah doa ketika mana masuk ke dalam masjid. Terus 52, terus kata Imam Nawawi pada baris yang pertama, tajuk tersebut fihi istihbabu hadzal dzikr. Hadis ini nak menunjukkan sunnahnya doa yang bakal kita baca, yang kita dah biasa dengar, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Kemudian kata Imam Nawawi menegaskan, wa qad ja'at fihi azkarun katsirah, sebenarnya ada terlalu banyak doa ketika mana nak masuk masjid, yang mana beliau telah kumpulkan dalam kitab Al-Azkar beliau. Terus baca. Maka daripada Abu Hamid radhiyallahu taala anhu ataupun daripada Abu Usaid radhiyallahu taala anhu, perawi ada keraguan. Beliau berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, idza dakhala ahadukumul masjid, apabila salah seorang daripada kamu masuk ke dalam masjid, falyakul, maka hendaklah dia mengucapkan doa berikut. Sama-sama kita baca, Allahumma ftahli abwaba rahmatik.
kebanyakan kita dah hafal. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmat. Wa idza kharaja, dan apabila seseorang itu keluar daripada masjid, falyakul, maka hendaklah dia mengucapkan, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu min fadlika, daripada kurniaanmu. Baca sampai habis tajuk bab sampai habis tajuk bab ni terus. Wa Abi Usaid tanpa ada keraguan. Terus 1653. Bimislih, riwayat yang lebih kurang sama. Imam Muslim mula membawakan ada satu bab yang ada dua hadis berkenaan tentang sunnah ketika mana masuk masjid mulakan 2 rakaat. Dan makruh duduk, istihbab tahiyyatil masjid birakaatain. Sunnah untuk menunaikan 2 rakaat ketika mana masuk ke masjid. Tahiyyah bermaksud memuliakan masjid dengan 2 rakaat. Wa karahatil julus, makruh untuk terus duduk qabla salatihima, sebelum menunaikan 2 rakaat solat tahiyatul masjid. Wa annaha, dan sesungguhnya solat tahiyatul masjid masyru'atun, disyariatkan fi jami'il awqat, pada semua waktu. Walaupun ketika mana kita masuk masjid selepas asar, maka sunnah untuk tahiyatul masjid. Kita masuk masjid ketika mana selepas fardu subuh, selepas dah solat fardu subuh kita masuk masjid, maka sunnah untuk tahiyatul masjid. Baca fiqhul hadis pada baris yang pada baris yang pertama untuk tajuk ini. Kata Imam Nawawi, fihi istihbabu tahiyatul masjid. Hadis-hadis yang bakal kita baca menunjukkan sunnahnya solat tahiyatul masjid birak'ataini, dengan 2 rakaat. Wahia sunnah, dan tahiyatul masjid adalah sunnah dengan kesepakatan seluruh para ulama. Kemudian pada baris yang bawahnya, wa fihi tasrih, dan hadis-hadis ini juga menjelaskan bikarahatil julus, bahawa makruh untuk duduk tanpa menunaikan solat tahiyatul masjid. Wa hiya karahah tanzih, dan ianya adalah makruh tanzihi, bukanlah makruh tahrimi. Kemudian yang seterusnya, wa fihi istihbabut tahiyyah, dan sunnah untuk menunaikan tahiyatul masjid fi ayyi waqtin dakhal, pada bila-bila waktu dia masuk masjid. Walaupun lepas asar, kebanyakannya adalah waktu makruh. Maka untuk tahiyatul masjid, maka tidak makruh. Dan itulah pandangan mazhab kami. Dan inilah pandangan yang disebut oleh sebahagian para ulama. Namun, wakariha Abu Hanifah. Abu Hanifah mengatakan tidak boleh untuk solat tahiyatul masjid pada waktu yang dilarang. Wa ajaba ashabuna, dan para ulama mazhab Syafi'i memberi jawapan terhadap pandangan Imam Abu Hanifah. Annan nahya, bahawa solat yang dilarang pada waktu yang dilarang, iaitu selepas fardu subuh sampailah matahari terbit, selepas fardu asar sampailah matahari terbenam. Yang ketiga, ketika mana waktu matahari terbit. Yang keempat, ketika mana sedang terbenam matahari. Yang kelima, ketika mana waktu istiwa, ketika mana matahari tegak di atas kepala. Maka dalam mazhab Syafi'i, bahawa waktu-waktu yang dilarang ini adalah dilarang untuk solat la sababalaha, yang tidak ada sebab. Solat-solat yang tak ada sebab itu yang dilarang. Adapun solat-solat yang ada sebab, maka tak dilarang. Dalilnya apa? Li'anna Nabi, kerana Nabi SAW pernah menunaikan selepas fardu asar rak'ataini, 2 rakaat, yang merupakan solat qada bagi solat sunat zuhur. Fa khassa waqtan nahyi, maka telah dikhususkan waktu dia yang dilarang pada waktu itu dengan solat yang tidak ada sebab. Wa shalla bihi dzata sabab, dan Nabi telah menunaikan pada waktu yang dilarang solat-solat yang ada sebab. Sebab itu dalam mazhab Syafi'i, solat-solat yang ada sebab, maka pada waktu itu boleh untuk ditunaikan pada waktu yang dilarang. Walam yatruki tahiyyah, dan Nabi tidak pernah meninggalkan tahiyatul masjid
pada apapun situasi dan keadaan. Bal amara alladhi, bahkan Nabi pernah memerintahkan seseorang yang masuk masjid pada hari Jumaat ketika mana baginda sedang berkhutbah lalu orang tersebut duduk tanpa solat, maka baginda memerintahkan dia an yaquma fayarka' rak'ataini, untuk bangun dan solat 2 rakaat tahiyatul masjid. Ma'a anna salah, dalam keadaan solat ketika mana khutbah adalah dilarang kecuali hanya tahiyatul masjid. Falau kanatit tahiyyah, kalaulah solat tahiyatul masjid boleh ditinggalkan pada apa jua keadaan, la turikatil an, maka pasti Nabi akan suruh meninggalkan tahiyatul masjid ketika mana waktu khutbah, supaya memberi perhatian pada waktu khutbah. Wahia masyru'ah, tahiyatul masjid disyariatkan sebelum duduk. Lalu kalaulah seseorang itu pada waktu itu dia duduk, maka tidak lagi disunatkan untuk dia bangun semula menunaikan tahiyatul masjid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian, okey. Kemudian kata Imam Nawawi, wali anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qata'a khutbatah, dalam hadis yang kita dengar bahawa Nabi sedang berkhutbah dan Nabi berhentikan khutbah baginda, wa kallamah, bercakap kepada lelaki yang tak solat tahiyatul masjid, wa amarahu an yusalliya, Nabi perintahkan dia untuk solat tahiyatul masjid. Semua ini menunjukkan kalaulah tidak kerana betapa pentingnya tahiyatul masjid fi jami'il awqat, pada apapun situasi dan waktu, lamah tammah, nescaya Nabi tidak akan mengambil berat pada kadar ini. Wala yushtaratu an yanwiya tahiyyah, dan kata Imam Nawawi dalam mazhab Syafi'i tidak disyaratkan untuk ada niat tahiyatul masjid. Tak syarat. Contohnya kita masuk masjid, kita solat 2 rakaat solat sunat wuduk, maka itu pun dikira tahiyat. Maka dalam mazhab Syafi'i yang perlu kita faham, wala yushtaratu an yanwiya tahiyyah, tidak disyaratkan tahiyatul masjid itu mesti ada niat tahiyatul masjid. Apa-apa solat yang seseorang itu buat ketika mana masuk masjid sebelum duduk, maka itu dikira juga sebagai tahiyatul masjid. Dikira sebagai tahiyatul masjid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bal takfihi, kata Imam Nawawi, bahkan mencukupi bagi orang yang nak solat tahiyatul masjid, rakaatain 2 rakaat min fardin, walaupun daripada solat fardu. Contohnya dia masuk masjid, dia tak duduk, dia masuk. Kemudian pada waktu itu dilaungkan iqamah untuk fardu subuh, dia terus solat fardu subuh, maka solat fardu subuh itu juga dia akan dapat solat tahiyatul masjid. Maka solat fardu boleh, solat qabliyah pun boleh. Contohnya dia masuk masjid, kemudian dia terus solat qabliyah zuhur contohnya. Maka pada waktu itu qabliyah zuhur, walaupun dia tak niat tahiyatul masjid, dia akan tetap dapat tahiyatul masjid. Sebab itu kena faham bahawa ianya tak syarat niat tahiyatul masjid, dan ianya dikira sebagai tahiyah apa jua solat, walaupun solat fardu ataupun solat sunat rawatib. Walau nawa, dan kalaulah dia meniatkan dengan solat tahiyatul masjid berserta dengan solat fardu, maka pada waktu itu dia akan dapat kedua-dua pahala. Walau solat janazah, kalaulah solat jenazah ataupun sujud syukur ataupun sujud tilawah ataupun dia solat pada waktu itu 1 rakaat sahaja dengan niat tahiyatul masjid, maka kesemua perbuatan ini tidak dikira sebagai tahiyatul masjid. Okey, kata Imam Nawawi rahimahullah pada baris yang terakhir perenggan tersebut, wa ammal masjidil haram, adapun masjidil haram, maka pada waktu itu digalakkan untuk melakukan tawaf bagi orang yang kali pertama datang. Sama ada tawaf kudum ataupun tawaf apa-apa, maka disunnahkan untuk melakukan tawaf bagi kali pertama. Dan kemudian selepas daripada itu, kalaulah dia tak nak buat tawaf, maka pada waktu itu sunnah untuk dia menunaikan tahiyatul masjid. Baca hadis 1654. Jelas ke jelas? Terus. Daripada Abu Qatadah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW qala, telah bersabda, idza dakhala ahdukumul masjid, apabila salah seorang daripada kamu masuk ke dalam masjid, falyarka' rak'ataini, maka hendaklah dia menunaikan solat 2 rakaat. Bila? Qabla an yajlis, sebelum daripada dia duduk. 1655 baca.
Daripada Abu Qatadah yang merupakan sahabat Nabi SAW, beliau berkata, dakhaltul masjid, aku telah masuk ke dalam masjid, wa Rasulullah SAW jalis, dalam keadaan Nabi SAW sedang duduk-duduk, baina dhahranai an-nas, di antara para sahabat yang lain. Maka berkata perawi Abu Qatadah, fajalastu, lalu aku telah terus duduk. Maka Nabi SAW bersabda, ma mana'aka, apakah yang menghalang kamu antara rakaat untuk menunaikan 2 rakaat terlebih dahulu qabla an tajlis, sebelum daripada kamu duduk. Maka berkata Abu Qatadah, lalu aku telah berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, ra'aituka jalisan, aku telah melihat kamu sedang duduk, wan nasu julusun, dan manusia yang lain pun duduk. Maka Nabi SAW bersabda, fa idza dakhala ahadukumul masjid, maka apabila salah seorang daripada kamu masuk ke dalam masjid, fala yajlis, maka janganlah dia duduk sehingga dia menunaikan 2 rakaat tahiyatul masjid terlebih dahulu. Hadis yang seterusnya nak menerangkan, bila seseorang itu balik daripada perjalanan yang jauh, sunnah untuk dia pergi ke masjid dahulu dan tunaikan 2 rakaat. Barulah dia balik ke rumah dia. Yang ini kita akan sambung baca pada jam 6.30 nanti, insya-Allah. Terima kasih semua, jumpa lagi.